Assalamualaikum Tachahau kepada semua penonton-penonton di rumah. Apa khabar? Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana sudi menonton kami di saluran 116 My TV ataupun di aplikasi My TV mana. Yes. Terkejar saya. Betul. Okey, pada korang yang belum download lagi app, nak ingatkan. Apa? Dah cakap. Download app tu di Apple App Store. Ya, download. Makcik kalau tak tahu tu suruh minta tolong anak. Betul. Anak pula jangan malas nak keluar mengundi. Betul. Tiba-tiba. Yes, sebab apa sekarang ni kita dah dalam musim-musim. Okey, tapi pada pagi ini seperti biasa untuk anda yang berada kat rumah, kita ada topik dan tetamu jemputan yang menarik untuk anda. Betul. Topik kita adalah kekal remaja di usia senja bersama Dr. Teo, seorang beautician. Yes. Dr. Beautician. Kalau sesiapa nak tahu tips-tips untuk kekal muda. Muka macam remaja. Nak tahu lebih lanjut, kena stay lah sampai ke hujung rancangan. Betul tak, Aizat? Nak remaja macam saya, nak remaja macam Amir. Umur tua tapi muka remaja. Ya, betul. Ya, betul. Bukan itu saja, betul Aizat. Bukan. Okey, dan bukan itu saja, kita ada juga penyanyi yang akan menyanyikan lagu Jiwang. Mana yang heartbroken. Pagi-pagi ni kita tak nak broken sangat. Sebab apa? Kita sajikan, Disko TV kita sajikan iaitu Apek Tajudin dengan lagu Jambangan Cinta. Yes. Semua itu akan menyusul kejap lagi. Yep. Tapi sebelum itu kita nak ke segmen pertama kita. Ya. Apa dia? Segmen Apa Cerita Hari Ini. Baik, kita nak tengok berita pertama kita pada hari ini. Apa tu? KKR jamin trafik lancar, tiada kerja penurapan dilaksanakan. Ini berita orang nak travel balik kampung untuk mengundi besok. Berita baik kepada pengguna jalan raya. Tak ada, insya-Allah tak ada sebarang kerja-kerja di jalan raya lah, insya-Allah. Baik, Kementerian Kerja Raya KKR akan memastikan tiada kerja-kerja penurapan baru di laluan utama yang boleh menyebabkan trafik sesak menjelang pilihan raya negeri pada Sabtu. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, tiada kerja-kerja turapan di laluan seperti Lebuh Raya, Pantai Timur, LPT dan kawasan-kawasan negeri yang terlibat PRN bermula hari ini sehinggalah hari Ahad. Baik kepada anda yang akan balik kampung kejap lagi, berhati-hati pada malam di ini ke jalan raya. Yes, pada malam ini. Jangan laju-laju. Betul. Sebab apa? Anda ada tugas yang besar. Betul. Tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar yang ingin ditunaikan. Yes. Dan sentiasa patuhi jalan raya. Kita nak elakkan benda-benda yang tak diingini seperti berita seterusnya. Betul tak, Izzat? Ya, betul. Benda-benda yang tak diingini, yang seperti yang lelaki ditemui maut dalam teksi. Ini yang berlaku di Kuala Nerus. Seorang lelaki ditemui mati dalam teksi miliknya sendiri berdekatan di klinik kesihatan seberang Tangkir, Kuala Nerus pada Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahman Mat Din berkata siasatan awal mendapati seorang lelaki tempatan berusia 51 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di bahagian penumpang belakang dengan beberapa kesan kecederaan di bahagian belakang badan beliau. Siapakah yang melakukannya? Saya baca, kalau ikut news yang saya baca ini, suspek telah pun ditahan dan siasatan dijalankan. Jadi, okey, kat mana jua kita berada, tak kisahlah nak pergi kerja ke, tak kisah time orang ramai ke, tolong berhati-hati. Berhati-hati. Siapa lagi kalau nak jaga diri kita kalau bukan kita di sini. Betul, saya setuju tu, Aizat. Betul? Okey, alright, seterusnya Agung kurnia gelaran Datuk kepada AJ Sony. Wow, tanya kepada AJ Sony. Baik, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatul Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan darjah Sultan Ahmad Shah Pahang DSAP yang membawa gelaran Datuk kepada pengarah syarikat pelaburan harta komersial Datuk AJ Sony. Istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri serta persekutuan itu diadakan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia Belgrave Square, London, United Kingdom pada Khamis. Wow, bukan saja dapat pangkat darjah kebesaran.
buat dekat UK pula tu. Oh, UK juga. Memang betul lah. Dengan cerita ada juga macam wartawan yang bertuah dapat kurniaan. Betul, dan tahniah kepada mereka semua. Tahniah. Saya harap satu hari nanti saya dah ambil pun. InsyaAllah. Amin. Okey, ini kita nak kongsikan kepada anda 36 maut, puluhan lagi cedera kebakaran di hutan Maui. Di Hawaii. Sebab apa, kalau kita tahu cuaca sekarang panas. Betul. Panas dekat mana-mana saja. Dan ini yang berlaku kebakaran hutan di Pulau Maui. Di Hawaii. Ya Allah. Okey, telah meranggut 36 nyawa, menjadikan jumlah korban paling tinggi di Amerika Syarikat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Okey, kebakaran yang bermula pada Selasa merebak melalui tumbuhan kering di bandar bersejarah Lahaina yang merupakan destinasi pelancongan tersebut. Kita doakan yang masa-masa yang keluarga yang masa-masa terlibat dengan dapat pertolongan yang sewajarnya. Takziahlah. Sebab ramai yang dah hilang rumah macam tu je. Ya, saya rasa itu punca daripada sebab angin kan. Ya, angin, lepas tu panas satu. Satu lagi saya rasa yang mati tu maksudnya yang terlibat kepada kemaut tu mungkin dia tertelan asap ke apa ke. Itulah. Semoga mereka dapat diselamatkanlah yang survive tu. Nasib baik tak berlaku kat Malaysia. Itulah, alhamdulillah. Baik, seterusnya berita sukan. Berbasikal trek dunia UCI Azizul Hasni berdepan detik cemas. Kenapa detik cemas ni? Apa cerita dia? Baik, Dato' Azizul Hasni Awang pasrah untuk menutup kerjaya kejohanan dunia UCI dengan nota terkandas dalam separuh akhir kedua. Kirin yang menyaksikannya menduduki tempat keempat seterusnya gagal layak ke perlumbaan akhir. Azizul Hasni meneruskan juga dengan perlumbaan di saingan klasifikasi tempat ke-7 hingga 12 sebaik nasihat doktor dan pemintaan jurulatih John Beasley kerana memikirkan pungutan mata kelayakan ke Sukan Olimpik Paris. Baik, antara sebab benda ini terjadi sebab saya baca berita Dato' Azizul Hasni, baca berita? Kesihatan dia tak menyenangkan. So kita doakan yang terbaik untuk Dato' Azizul Hasni, semoga cepat sembuh, cepat baik supaya boleh compete dalam Paris. Sebab itu target dia, nak pergi Olimpik Paris. Okey, baiklah. Berita sukan Piala Dunia Wanita pijak pemain Nigeria James digantung 2 perlawanan. Ini dia. Lawrence James telah digantung 2 perlawanan berikutan layangan kad merah dalam kemenangan England ke atas Nigeria dalam saingan Piala Dunia Wanita. Bintang Chelsea itu dibuang padang pada lewat separuh masa kedua kerana memijak penyerang Nigeria, Michelle Aluz. Hari tu dia Piala Dunia Wanita ni. Kenapa berlaku macam tu? Emosi. Emosi lah mungkin sebab persaingan sengit. So semua nak menang. So mungkin dalam keadaan emosi tu dia macam pijak. Tapi dia dah issue apology, dia minta maaf. Dia kata dia menyesal dan dia berjanji tak akan ulang perkara benda tu lagi. Alright. Baik, kami akan berhenti rehat seketika. Tetapi sebelum itu, Suka Pagi ada sesuatu nak dikongsikan kepada penonton Suka TV. Jom kita saksikan. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama kami, saya Amir dan juga Aizat. Terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Sebab sekarang ni, ini dah masuk hari Jumaat, tak lagi beberapa hari saja untuk masuk mengundi. Besok. Hari ni. Okey, jadi mungkin ada yang yang dah balik mengundi lah. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan kepada anda 7 tip keselamatan penting sebelum anda mengundi. Kita nak ke segmen seterusnya iaitu Suka Pagi Kongsi.
Okey, apa yang kita nak kongsikan kepada hari ini seperti yang saya bagi tahu tadi, 7 tips keselamatan penting sebelum pulang mengundi. Ya, ini untuk orang yang nak pulang ke kampung untuk mengundi lah. Maknanya kalau nak keluar mengundi pun boleh juga gunakan tips ni. Alright, jom. Yang pertama sekali, jangan tinggalkan barang berharga. Penting. Sebab apa? Kalau contoh tak ada orang kat rumah kan, tolong elakkan daripada meninggalkan barang berharga di rumah, seperti wang tunai ataupun barang emas lah, laptop. Sebab apa? Itu ialah itu benda berharga, untuk mengelakkan. Okey, tips yang kedua. Yes, itu maksudnya kalau boleh simpan dalam safe box, lock box ataupun bawa sekali. Okey. Alright, kedua, cabut penutup kepala tong gas dan punca elektrik. Ini penting sebab takut kita tak ada kat rumah, takut meletup. Apa-apa jadi kan? Apa benda yang tak diingini, so make sure pastikan semua benda tutup dulu. Alright? Okey, yang ketiga, buka lampu dan matikan talian telefon jika ada. Anda disarankan memasang lampu lah. Sebab apa? Untuk mengelakkan biar orang tahu kat dalam tu. Nampak macam ada orang kat rumah. Sebab kalau gelap je, kalau gelap orang nak pecah masuk. Bukan, dia ada satu tagline dia. Kalau gelap, line clear. Line clear. Kita tak nak bagi line clear dekat pencuri-pencuri di sana. Okey. Alright, seterusnya. Kunci pintu dan tingkap, ini yang paling penting, terutamanya kepada anda yang duduk kat landed property. Kunci pintu double check, triple check. Okay, kunci pintu, kunci grill dan tingkap. Kita tak nak orang pecah masuk dan sebagainya. Kalau mampu, pasang CCTV kat rumah. Itu yang penting. Sebab zaman sekarang ni semua orang mampu. Macam awak kan? Rumah saya tak ada CCTV. No, dalam kereta kau pun pasang CCTV. Alright, baik. Aizat. Yang seterusnya, jangan maklumkan ketiadaan anda di laman sosial. Janganlah nak buat story ke apa ke. Jangan cakap, hey, saya nak balik kampung sekarang. Ya, rumah saya kosong. Jangan sebab bahaya. zaman sekarang ni serba canggih kan, semua benda nak kena update. Yelah, kita faham ada mungkin influencer macam awak kan, influencer buat video vlog kan. Tapi elakkan kalau boleh untuk masa-masa sekarang. Tapi boleh maklumkan kepada jiran. Ini tips seterusnya keenam, maklumkan kepada jiran ataupun pihak polis. Okay, kalau anda mungkin tak kenal jiran-jiran ke apa, at least inform kawan-kawan yang rapat, yang tahu rumah anda dekat mana. So dia orang tahu apa, dia orang tahu yang awak tak dekat rumah. Tahu lah apa nak buat. Kalau dia orang tak keluar mengundi lah. Bagi tahu kat anak-anak, saudara-saudara. Betul, saudara mara dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya last tip. Yang last tip, periksa kereta anda. Ini yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Even though kalau kita nak balik kampung pun kita kena periksa kereta. Ini kan kita nak berjalan jauh untuk melaksanakan tugas kita. Periksa kereta anda dulu. Periksa tayar, periksa minyak hitam, periksa kereta tu dalam keadaan bagus. Betul. Cuci kereta. Betul. Okeylah, itu dia tips-tips untuk kalau nak balik kampung. Itu kalau nak balik kampung. Ini kita nak cerita pasal etika pemakaian ketika mengundi. Baik umum mesti dah tahu pun, bila kita nak pergi mengundi, jangan pakai baju apa-apa yang ada logo parti, logo calon-calon dan sebagainya. Sebab kita nak elakkan benda-benda yang tidak diingini lah. Konflik dan sebagainya. Sebab undi adalah rahsia. Kita tak naklah kita tak nak tahulah kau ni mana kan. Dia ibarat tak nak ada konflik basically. Tak nak ada konflik. Dan make sure pakai pakaian yang sopan dan sebagainya. Itu yang paling penting lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua. Peringatan semasa mengundi. Semasa mengundi yang paling perkara yang perlu anda lakukan ini, lakukan semakan awal sebelum perkara yang perlu anda lakukan bawa kad pengenalan. Itu paling penting. Kat mana-mana pun kita kena bawa kad pengenalan. Datang awal ke pusat mengundi. Datang awal. Biar awal. Sebab apa? Tak payah nak beratur lama. Kan? Ataupun datang dekat masa yang ditetapkan. Baik. Kalau anda nak cek, pergi MySema SPR, cek saluran anda dekat mana dan sebagainya. Dan dekat situ dia akan beritahu saranan masa yang anda patut datang. So, sama ada datang awal ataupun ikut time yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu berpakaian kemas. Itu paling penting lah. Macam saya cakap tadi, jangan pakai pakaian yang ada logo dan sebagainya. Pakaian kemas dan sopan. Itu yang penting. Perkara yang tidak boleh dilakukan, baru saya cakap, jangan pakai logo mana-mana parti. Jangan guna telefon ketika nak masuk tu. Sebab nak elakkan apa-apa benda yang tak bagi rekod lah. Jangan rekod dan sebagainya. Kalau anda nak buat vlog pun tak boleh juga. Tak boleh. Dan jangan bawa bising di kawasan undi. Itu yang penting sebab semua orang pun nak fokus. Semua orang sebenarnya nak masuk secepat mungkin supaya boleh keluar dan balik rumah secepat mungkin. Itu yang penting. Dan ini yang paling penting, jangan bawa keluar kertas undi. Salah dari sisi undang-undang. Kan nanti undi anda tak kira. Betul. Jadi untuk anda semua, mengundi adalah tanggungjawab kita semua. Selamat mengundi kami ucapkan. Selamat mengundi kepada semua yang keluar mengundi. Betul. Buat pilihan yang tepat untuk anak
cucu cicit kita yang akan datang. Yes, dan ingat, undi adalah rahsia, tak payah beritahu siapa-siapa. Yang penting Saudara marah? Jangan tak apa, tak payah. Tak payah. Yang penting jalankan tanggungjawab kita semua. Baik, itu sahaja yang kami nak kongsi untuk segmen ini. Selepas ini kita akan bersama tetamu kita, iaitu seorang doktor. Nak tahu apa yang kita akan borak, nak dengar tips-tips dari doktor? Make sure jangan tukar channel. Stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Ishak dan juga Amir Rahim dekat sini. Pastinya anda sedang menonton kami. Anda jangan ke mana-mana sebab apa? Tetamu kita yang kita bawa kepada anda ni sangat-sangat memberikan manfaat. InsyaAllah. Semestinya. Terutamanya kakak-kakak kat luar sana. Kan? Panggil betul. Mana abang-abang yang macam Amir. Boleh. Ataupun Aizat. Tapi kita nak ingatkan kepada anda kalau anda nak keluar rumah ke apa ke, jangan lupa download MyTV mana-mana. Sebab betul. Sebab boleh tengok semua rancangan Suka TV secara percuma. Download di aplikasi MyTV, mana-mana di aplikasi Apple App Store dan juga Google Play Store. Dan kita nak bagi tahu juga kepada anda dekat YouTube channel kita sekarang dah ada banyak program-program yang best. Jadi cepat-cepat pergi tengok. Tengok apa yang menarik lah. Betul. Jadi kita tak nak buang masa, Amir. Kita nak ke segmen seterusnya. Knock knock. Siapa tu? Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. Teo daripada Vogue Clinic. Welcome back Dr. Teo. Selamat kembali. Thank you so much. Thank you for inviting. Kita biasa tengok Dr. Teo bersama dengan Hailey dan juga Alfie. Kita rasa macam dia tak nak ke bersama-sama dengan kita aja. Jealous ke? Hari ni Aizat pula dapat berborak dengan doktor. Yes, bukan senang Betul. Baik. Kita rasa bertuah juga kita. Betul. Terima kasih atas kita dapat satu ilmu. Dapat knowledge. Okey. Apa yang kita nak kongsikan hari ini? Kalau dulu sebelum ni doktor datang cakap pasal pikul laser. Hari ni topik kita ialah kekal remaja di usia senja. Kita nak cakap senja, nak nampak awet muda lah hari ni. So boleh doktor boleh kongsikan sikit tips penjagaan kulit supaya kita look young, nampak nice. Boleh kongsikan sikit? Okey, boleh. Macam mana tu? Macam mana nak dapat? Isu ni isu yang sangat penting lah buat masa sekarang. Semua orang nak nampak. Betul. Kan? Betul. So takkan kita nak tua nampak. Semua nak nampak Vogue, nampak wow. Vogue kan. Yes. So biasanya apa itu muka wajah orang remaja. So biasanya kita kena tengoklah ciri-ciri macam mana appearance dia. So I pun kena bayangkan saya masa zaman remaja, I think 15 years, 20 years dah. Jangan review. Berapa umur saya sekarang. So ciri-ciri orang remaja biasanya kulit licin, betul. Hanjau, betul. Elastik. So macam kulit doktor. Tak mana tu. Ini banyak projek kena buat ni. So kulit hanjau lah, merah-merah. So this one among things that kita look at lah sebagai seorang remaja. So tips-tips untuk macam ulang balik you punya umur dia, ada banyak cara dia. Ada banyak cara dia. So yang penting sekali actually biasa dalam klinik saya biasa saya sarankan pemakaian skincare yang mencukupi lah. Skincare yang sesuai ya. So apa skincare tu? Penting sekali cleanser, pelembab, sunblock. Jika orang yang suka makeup nak solat-solat biasanya kita advise untuk pakai primer dululah sebelum nak bersolat ya. Faham. So that kita boleh protect kulit kita ya, sebab bila kita usia meningkat biasanya kita punya protection, perlindungan kulit tu makin berkurangan. Doktor, saya nak cakap pasal usia. Doktor sebut pasal usia. Mungkin saya nak tahu sangat bilakah fasa penuaan kulit wajah ni akan berlaku, usia berapa? Secara umumnya biasanya kita letak pada umur 30 macam tu. 30? Biasanya lah. So mana dah start lah. So biasanya kita akan start nampak tanda-tanda lah. Tanda macam start from mana? So usually yang obvious sekali kedutan kulit lah. Kedutan, fine lines, fine wrinkles, sometimes hyperpigmentation, pigmentasi yang baru. So dia kadang-kadang macam satu signal lah. Maksudnya kita signal Ya. You dah kena dah. Macam dalam kereta lah signal minyak enjin tak cukup dah ada signal ni signal. Error punya button terkeluar kan. So selain itu juga kita akan tengok texture kulit akan berbeza sikit lah. Sebab kita punya
wajah kita pun akan tukar bentuk sikit sebab kita punya lemak berkurangan. Biasanya starting umur 30 lah. So bila dia berkurangan maksudnya muka kita mungkin akan jatuh sikit, ada tempat cengkung, ada tempat yang kurang sikit. So biasanya kita akan suggest untuk lawatlah klinik-klinik jika you nak macam nak ulang balik. Kalau nak kulit balik kekal nampak ancang, muda, nampak muda. Biasa kan? ada rawatan Tapi dia usia lah. 30 tu macam tak awal sangat. Masuk air macam 30 dah start. Dah start dia akan macam ada wrinkle-wrinkle apa semua itulah. 30 tu biasa daripada kajian lah secara umumnya in population around the world. Ada orang unfortunately a bit earlier sebab itu ikut genetik. Macam doktor ni umur berapa? Dah nampak. Itu kita tak payah nak pecarai. Okey, tapi mungkin orang nak tahu apa punca yang menyebabkan penuaan kulit ni. Is it the lifestyle ke, cara pemakanan orang ke? Banyak makan ke ada sebab lain? Ya, betul. Actually ada faktor-faktor dia kenapa kita start berumur. Yang kita tak boleh nak tukar itu actually kita punya penuaan semula jadi. Because aging we have two types. One is intrinsic aging. Satu extrinsic aging. Intrinsic maksudnya something yang kita tak boleh nak tukar dah sebab itu ikut genetik kita. So if our parents tends to age a bit faster, biasa kita akan follow. Macam orang putih jika perasan tengok wayang-wayang Hollywood, mereka kadang-kadang a bit faster than orang Asia. Asia sometimes we come to 30, 40, we look still very young. And then extrinsic pula itu something yang kita boleh ubah. Sebab itu sebab alam kita, sekeliling kita. So things that yang punca utama yang biasa kita cakap biasanya sebab matahari lah. UV radiation, ya, pencemaran alam sekitar. Satu lagi merokok lah, ya. Vape pun tak boleh. Dah tahu dah jawapan. So yeah. Rokok sebabnya sebab bahan kimia dalam ada nikotin tu actually dia mempercepatkan proses penuaan kita. Adakah cara pemakanan pun akan efek kita punya kulit? Kalau kita banyak sangat makan sayur-sayuran, veggie apa semua. Betul. So as a saying goes, you are what you eat. Itu satu perkataan daripada orang French lah, Perancis. Actually it's true. Dia macam mana wajah you reflect actually dia ikut apa yang kita makan. So if you take healthy food, makan makanan sihat berkhasiat, biasanya kita age a bit slower. So biasa saya tengok orang Jepun lah. So orang Jepun jika perasan mereka lebih berminat kepada makanan macam ikan. Macam sayur-sayuran. Jika you perasan mereka kurangkan makanan macam daging ataupun makanan berminyak. Because that is the reason behind. So also our habit lah, ya, habit kita cukup tidur, cukup senam, all this dia pun affect. Dia not only makanan saja yang membuatkan, tapi dia ada faktor-faktor lain juga yang membuatkan kulit kita. Makanan pun main peranan yang besar lah. So adakah cara kita penjagaan makanan kita pun akan apa orang kata kurangkan efek penuaan itu ke ataupun tidak juga? Ada. Pemakanan tu actually dia ada punca, dia ada fungsi untuk slow down lah sistem penuaan kita. So most of the time jika again go back to orang Japan, jika perasan mereka tak makan sampai kenyangnya, mereka makan just enough. Usually what happen is that biasa mereka ambil makanan sampai 80%, they feel kenyang, they have to stop already. Because otak kita actually dia interpret kekenyangan tu a bit slower. It can go up to half an hour. So jika rasa kenyang tu maksudnya sangat-sangat kenyang. So it's actually not good. Bila you ambil makan terlampau banyak, actually dia increase keradangan, inflammation. And then this one dia contribute kepada aging process. I baru tahu. Bukan baru tahu. Baru sedar. Baru sedar. Yelah, sebelum ni kita tahu kalau kita kalau dalam Islam pun dia tak boleh makan sederhana. Dia tak boleh makan berlebihan, kena sederhana. Tapi dia ada efek juga untuk dari penjagaan kesihatan. Maksudnya makan jangan terlampau kenyang. Betul. Kan? Okey, lepas ni kita nak rasanya boleh amalkan kot. Yes, boleh. Bermula hari ni kita amalkan, betul tak Izzat? Okey, mungkin boleh kongsikan simptom-simptom penuaan tadi mungkin. Yes. Tadi doktor ada cerita sikit lah, mungkin ada lagi simptom. So simptom-simptom tu biasa ada berapa tanda lah. Yang obvious punya, again macam tadi saya cakap, kedutan is among the first one yang kita biasa akan nampak. Biasa dia start dengan kecil-kecil dulu. And then if kita tak jaga sangat, dia akan progresif lah.
Another tanda is actually kulit kita nampak macam kusam sikit lah. Kusam is actually the collagen is reducing as we age lah. So dia pun macam malap sikit. So biasanya kita nak improvekan kulit kita. And then also kita akan nampak pigmentation might be a bit off. Ya, kulit kurang sekata. Itu juga salah satu tanda. And then of course muka jatuh sikit, then we might need to seek some medical attention. Okay. Bila doktor dah Dr. Teo, you dah kongsikan benda macam ni, kita rasa risau kan. Tapi mungkin ini kita nak tahu ni apakah rawatan yang terbaik dekat Vogue yang boleh nampak tawarkan kepada penonton yang ingin mengekalkan wajah awet muda ataupun nak perbetulkan. Tak ada yang tak ada. Okey, mungkin Sama. Doktor boleh kongsikan jenis rawatan yang ada kat Vogue Clinic. Yes, yang untuk kulit muka ni. Okay. So in relation kepada kedutan lah, macam garisan-garisan tu, itu sebab faktor dia datang daripada otot yang kuat sangat lah. Okay. Ya, so biasanya of course kita suggest something kita panggil botulinum toxin A lah. Sebab bahan tu actually dia slow down kita punya otot, kita relaxkan otot so that dia kedutan tu tak terkeluar. And then filler, satu lagi yang kita nak recommend, sebab filler tu dia sebenarnya untuk mengisi balik kekurangan muka kita. Filler tu injection ke? Injection tu, ya. Filler tu dia daripada bahan-bahan hyaluronic acid. Actually dia memang dia ngam dengan kulit kita. So it's actually safe to apply under our skin, and then over time dia akan disingkirkan badan kita. So actually it's quite something yang banyak orang yang nak buat untuk isi balik kekurangan. And of course dari segi texture kita ada banyak jenis rawatan, ada dari segi cucukan, ada dari segi yang laser lah. Cucukan macam blindness, macam Rejuven, laser macam pico laser, fraction laser. Ini dia akan tolong dari segi texture kulit dia. And then of course untuk stimulate balik collagen yang kehilangan, kita advise macam HIFU therapy, high intensity focal ultrasound. Dia pakai teknologi ultrasound untuk stimulate, bawa kulit kita untuk activatekan balik. And then also, I think lastly will be Profhilo lah. This is something I usually recommend untuk klien saya. Tapi kita tengok apa yang mereka perlukan, yang sesuai. Biasa kita tak akan push semua. These are among the recommendations. So ikut kesesuaian kulit masing-masing lah. Alright, kepada anda yang mungkin nak dapatkan rawatan, mungkin nak nampak awet muda, nak get rid of the wrinkle, pergi ke Vogue Clinic, follow Vogue Clinic di Instagram, di TikTok, contact Dr. Teo directly. Doktor, thank you so much. Terima kasih kerana sudi datang kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari yang lain. Doktor, please come sebab kita banyak lagi kita nak borak. Mungkin lebih dalam lagi tentang kulit awak ni. Alright, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Betul. Stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Welcome back to Suku Pagi. Masih lagi bersama kami, saya Amir dan juga Aizat. Terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Tadi kita dah banyak borak dengan doktor, banyak info kita dapat, banyak benda kita belajar juga, Aizat. Banyak. Sangat. Saya banyak tahu juga kerosakan pada muka awak ni perlu di-repair. Dan muka diri sendiri juga. Baik, lepas sekarang ni kita nak bersama seorang lagi tetamu. Satu lagi tetamu yang seperti yang kita janjikan tadi pada awal tadi. Dalam segmen Knock Knock, siapa tu? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Apek. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Apek. Pagi. Apa sihat, Dok? Kita kena sebut Apek Tajudin. Selamat datang. Selamat datang ke Suka TV. Nama kita. Okey, baik, Apek. Sebelum tu apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat kan? Sihat, alhamdulillah. Okey. Mungkin kita kenal pada mereka yang dah kenal Apek ni. Apek adalah merupakan juara Mentor Millennial pada tahun 2019. Sekarang ni pun kita tengok dia banyak buat cover dengan Usup. Memang betul-betul ada satu lagu tu. Tapi lagu apa saya pun lupa. Ada Bukan yang Ku Tak Sudi. Bukan Ku Tak Sudi. Okay. Kata tahu tapi lupa tajuk. Confident. Okey, mungkin Usup pula. Apek. Big star pula. Jauh. Okey. Santai. Okey, Apek mungkin boleh kongsikan perkembangan. Sekarang ni sibuk tengah buat apa? Macam saya sekarang ni fokus pada karier saya lah. Saya menyanyi dan saya ada kerja saya sendiri, kerja hakiki.
Okey. Ya. Selain daripada nyanyi, kerja hakiki ni memang Ada. teruskan. Apa perniagaan ke apa? Saya media. Bahagian media main audio juga. Macam apa kat sini. Okey, faham. Tapi yang basic punya lah. Okey. Dalam belajar lagi lah. Dan juga saya ada collab dengan saya punya projek dengan Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar? Islamic punya projek. Okey, Oh, faham. ya. Dia maksudnya Apek bahagian produksi ke atau dalam maksudnya Macam yang kerja tu kerja lah. Macam yang satu projek lagi ni dengan Ustaz Wadi Anwar. So lain lah. Lain lah. Okey. dia macam mana? Cuba gambarkan. Menyanyi ke atau Ustaz Wadi? Menyanyi zikir, nasyid zikir, betul zikir. Macam mana boleh approve Ustaz Wadi Anwar tu? Alhamdulillah dapat jumpa. Tapi molek lah rezeki. Molek lah. Kejap. Okey. Kerja hakiki ni kerja sebagai apa? Audio man? Audio bahagian macam rekod lagu. Rekod lagu. Rekod lagu. Ada studio ke Apek? Ada studio. Dekat mana? Dekat mana? Studio di Kedah. Jauh datang ni. Dah datang ke KL. Jauh datang ke KL semata-mata nak promotekan satu lagu. Betul. Okey. Okey, Apek seperti ramai yang tahu, juara Mentor Millennial 2019. Okey, mungkin orang nak tahu apa usaha dan cara Apek untuk membina nama dalam industri. Sebab walaupun dah masuk dah juara Mentor, mungkin ada yang mungkin still tak familiar dengan nama Apek. So macam mana usaha Apek tu nak naikkan nama Apek? Okey, yang pertama memang sebelum ni saya bagi tahu dah, dulu masa tahun 2019 memang orang kata COVID lah masa tu. Masa COVID tu banyaklah show yang ramai juga artis yang lain, ada juga yang tertungguk lah. Dekat situ saya terjejas. Jadi saya cuba cari platform yang boleh bantu nama saya ni naik lagi. Saya pergi dekat YouTube saya ada YouTube sendiri, Apek Tajuddin juga nama. Saya banyak buat cover sekarang. Buat cover, lepas tu meniaga buat konten sikit macam tu lah. Saya cuba naikkan nama saya dekat platform YouTube masa tu. TikTok jarang main game Waktu tu. tu, waktu 2019 tu. Waktu tu tu. lepas habis mentor Lepas habis mentor. Lepas habis mentor, duduk di sini dalam 3 bulan. Lepas tu balik. Masa balik tu memang kita tak nak keluar dah, balik duduk dalam rumah je. Sebab lepas tu COVID kan terus. COVID tu. So memang okey, saya faham dari segi tu. Okey, so mungkin masa buat cover apa semua, macam mana sambutan peminat? Masa tu ada sambutan lah, tapi tak banyak lah macam dulu kan. Jadi saya kena saya fokus pada platform mana lagi saya nak buat ni. Faham. Lepas tu saya bina TikTok. Itu yang buat TikTok. TikTok tu penting juga sebenarnya. Sebab dia satu platform yang kata mudah FYP. Ya, betul. Mudah viral kan? Viral. Sekarang ni banyak buat cover, banyak dengan Usup lah. Banyak dengan ni lah, dengan Usup, dengan Ustaz Wadi Anwar pun ada. Ustaz Wadi Anwar Saya macam Usup ni dia ke ala rock, jiwang. Kalau Ustaz Wadi Anwar ni kita pergi ke nasyid Islami. Kenapa dengan Usup saja? Dengan hati-hati lain tak ngam? Ni soalan Soalan panas ni. Awal lagi panas tu, awal lagi. okey, Dengan artis lain tu ada. Saya collab dengan Allah Akbar. Bazli. Bazli pun ada. Hati-hati lama legend tu. UNIC. Banyak dengan Islamik Kita pergi ke Islamic jiwang lah. Okey, baik. Okey, bercakap tentang Jiwang, lagu terbaru Apek. Campangan Cinta, single terbaru. Okey, saya dengar dia macam agak jiwang sikit lah. Bukan tapi sikit, mungkin banyak memang broken ni orang dengar. Okay, saya baca komen pun. Mungkin boleh cerita kepada penonton apa Jambangan Cinta ni, lagu tentang apa? Lagu siapa? Lagu ni tentang seorang lelaki. Macam saya cerita gini, saya simple je lah. Seorang lelaki yang belum kahwin. Yang belum kahwin. Dia nak kat perempuan ni, tapi dia salah sangka dekat perempuan ni. Dia salah sangka. Dia ingat perempuan ni ada orang lain. Ada orang lain. Okey. Sebenarnya ada seorang lelaki, orang yang ketiga bagi bunga kat dia. Kita tengok dalam MV nanti kan. Dia bagi bunga supaya bunga ni bagi dekat saya punya tunang. Jadi hak lelaki yang pegang kambing ni. Dia macam salah sangka abang. Kejap, cerita ni kisah-kisah benar ke apa ni? Kisah tak mungkin kalau kena ada. Saya bila saya buat live, saya nyanyi kat TikTok, dia orang baca lirik ni betul-betul. Dia kata kena dekat saya punya jalan cerita tu. Faham. Benda tu. Tapi salah sangka tu dia tak bagi tahu dekat perempuan tu.
Last sekali perempuan tu mari kat dia bagi makanan balik, layan elok. Yang salah sangka ni lelaki ke perempuan? Laki. Oh, selalunya perempuan yang salah sangka. Tapi kejap lagu ni macam ada vibe-vibe 90-an juga betul. Apa semua tengok daripada komen juga. Lepas tu ada macam alunan-alunan daripada Indonesia punya. Betul. Kalau tengok komen saya tengok memang ramai orang cakap lagu ni macam Thomas lah. Cuma nyanyi yang daripada saya ni bukan macam Thomas rambut panjang. Itulah. apa buat rambut panjang ni? Rambut panjang kalau dalam kampung rambut panjang. Betul lah. Tiba-tiba datang ini rambut pendek. Itulah. Okey, mungkin boleh kongsikan tentang music video. Pembaraan dekat mana lokasi nampak cantik. Berapa lama nak siapkan music video tu? Lokasi ni semua orang susah nak jumpa lah. Kat mana Antara cerita? tempat dia ni tempat yang kata menyorok sikit. Dia Rock Village. Rock Village kat mana tu? Rock Village di Nama Sik. tempat tu? Di Sik. Oh. Sik Kedah. Kedah. Macam mana boleh jumpa tempat ni? Duduk Kedah Yang tepat ni sebenarnya manager saya yang cari. Manager cari tempat ni. Tempat ni dia macam ala-ala Thai. Okey. Dia ala-ala Thai. Sebelum ni viral dah. Cuma orang tak ada lagi orang yang buat MV situ. Faham. Orang rekod situ. Okey, short and sweet lah. Macam mana sambutan untuk single terbaru Apek ni? Alhamdulillah dah Orang suka. okey, orang feedback tu boleh kata okey lah. View pun alhamdulillah dah naik ke 40k. Ya, mulai itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Empat kan? Alhamdulillah. Baik. 44 lah. Okey, baik, lepas ni Apek akan perform ya. Tetapi Perform, kita kena berhenti rehat seketika dahulu. Kepada anda jangan ke mana-mana, jangan tukar channel, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Masih lagi bersama dengan kami, saya Aizan Ishak, Amir Rahim dan kita ada Apek Tajudin kat sini guys. Yes, terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Jangan lupa untuk follow kita di media sosial, kami ada di Instagram, Yup. X, bukan Twitter lagi, X, TikTok dan juga Facebook. Okey, sebelum Apek nak perform kita ada beberapa soalan. Betul. Nak tanya, Ini soalan cukup mas soalan panas. Panas. Okey, tak. Okey, perancangan Apek macam biasa. Apa next cakap next target ataupun next goal lah. Apek dalam industri. Next project saya untuk career saya lah, masih lagi dalam career saya, memang saya ada collab dengan Usop, insya-Allah. Kami akan keluarkan single duet. Duet pula. Single duet lah lepas ni, insya-Allah. Dan akan datang juga ada keluar lagu, orang kata lagu cover jugalah. Surprise lah, surprise. Dah tengok dah ada hint-hint sikit. Yes. Maknanya kena follow Apek di media sosial. Siapa yang tak follow kena follow di Instagram, di TikTok, YouTube. Banyak cover dekat TikTok, betul? TikTok. Kena follow TikTok Apek. Okey, Apek. YouTube lah paling penting. YouTube, betul. Semualah, semua. Okey Apek, mungkin kalau diberi peluang lah untuk berkolaborasi dengan mana-mana artis, Apek nak collab dengan siapa? Kalau artis Selain daripada Usop lah. Usop tu memang dah geng selain lah. Usop lah. Itu dah kat orang kampung lah. Macam artis Malaysia ni, saya nak duet dengan dengan Datuk Siti Nurhaliza lah. Okey, legend. Baik. Kalau di luar daripada Malaysia, Judika. Wah. Memang minat Memang minat. Judika datang Malaysia sekali lagi, mai jumpa saya kan. InsyaAllah. Dia mai jumpa. Bukan saya jumpa saja. Okey, kalau diberikan peluang untuk buat lagu genre lain selain rock ini, genre apa yang Apek mungkin nak try? Yang mungkin luar daripada keselesaan Tengok Apek punya type ni, jenis-jenis yang jiwang-jiwang. Saya fokus pada rock ballad. Rock ballad Rock ballad macam yang rock tapi leleh. 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 Tapi saya nak cuba jugalah yang orang kata dia rancak-rancak sikit lah. Jiwa yang rancak, yang catchy. Faham? Dia rock tapi masih catchy. Lagi catchy lah benda tu. Dia tak nak terlalu rock sangat. Yang serak je tak. Dia takkan serak. Dia tak ada menjerit-jerit. Tak ada. Dia kena variety lah sikit. Tapi power buka Apek. Kejap lagi Apek akan belanja. Belanja? Sekali dengan awak? Tak ada. Apek seorang saja. Dia lah yang penyanyi. Saya hanya tapi muka itu macam sama bang. Muka je sama. Itu dia. Alright, sebelum kita nak bagi Apek perform, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton Suka TV kerana sentiasa menonton dan menyokong kami. Jangan lupa untuk tengok rancangan Hawa kejap lagi jam 5 petang ya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Apek kerana sudi datang berborak dengan kita. Dan kami ingin ingatkan ucapkan sekali lagi selamat mengundi kepada yang keluar mengundi besok.
Ingat, selamat. undi tu adalah Berhati-hati. tanggungjawab kita. Berhati-hati di jalan raya. Apek berhati-hati Ya. Balik. Apek lepas ni balik kampung, balik Terengganu. Balik Terengganu. Okey, hati-hati di Follow jalan belakang, raya. follow belakang. Jangan follow belakang. jangan, Follow jangan. safe distance. Okey. Alright, sekarang ni kami nak meninggalkan anda Ya, betul. dengan Apek dalam segmen Line